Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Lubna TV. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Anda bersama saya, Akmal Roslan, selaku moderator untuk segmen Wacana Bicara Bajet Terengganu 2021, Wanita Peneraju Bersama, yang dibawakan oleh kru Lubna. Sebelum kita meneruskan sesi ini, saya minta kerjasama semua penonton agar menekan butang share supaya lebih ramai dapat menonton siaran kita ini. Saya agak teruja juga hari ini kerana ini adalah kali pertama saya duduk bersama dengan YB Kak Da untuk membicarakan tajuk kita yang special hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, Belanjawan 2021 Terengganu telah dibentangkan pada 3 November lalu dengan tema melestarikan kesejahteraan bersama. Di dalam bajet ini telah dibentangkan beberapa teras, iaitulah pertama, meneguhkan pelaksanaan agenda Islam dan pembangunan modal insan. Kedua, menjana semula ekonomi dan pendapatan rakyat. Ketiga, menjamin kesejahteraan keluarga dan sosial. Keempat, mendigitalisasikan perkhidmatan awam. Kelima, melestarikan alam sekitar. Dan istimewa dalam segmen hari ini, kita akan mengupas dan menghuraikan belanjawan ni, ya YB, dari sisi pandang wanita. Dan khas hari ini, YB akan sebut kepada kita semua apakah keistimewaan dan peluang-peluang yang boleh wanita Terengganu dapati daripada bajet kita. Baiklah, saya rasa tanpa buang masa lah kita terus kepada perbincangan hari ini, iaitulah YB. Debor pula duduk sekali dengan YB Kak Da ni. Tapi tak apa, kita hari ini ni kita nak buka lebih ruang kepada semua penonton agar bajet ini lebih merakyat. Perbincangan hari ini kita nak tahu YB tentang insentif kerajaan negeri Terengganu kepada wanita khususnya, dan mungkin YB boleh sebutkan peluang-peluang yang kita boleh dapat. Jadi saya jemput YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Dan sebenarnya moderator ini juga merangkap pegawai khas saya, ada wanita. Dan mungkin Akmal kita kali pertama bergandingan dalam sesi pertama kali. Ya, dalam Lubna TV. Dan sebenarnya saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Lubna TV kerana sudi menjemput saya untuk kita berkongsi. Kita berkongsi dan juga kita sebenarnya lebih untuk menerangkan kepada rakyat apakah insentif ataupun apakah faedah ataupun manfaat yang wanita Terengganu akan dapat daripada bajet 2021 dan insya-Allah wanita peneraju bersama. Ya Akmal. Okey, pertamanya saya ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas pengumuman bajet 2021 yang memberikan nafas baru terhadap ekonomi negeri Terengganu dikala kita masih berhadapan dengan impak penularan pandemik COVID-19, ya Akmal. Dan sebenarnya mesej ini jelas mengenai keprihatinan kerajaan untuk memastikan kebajikan dan ekonomi rakyat Terengganu tetap bertahan dan berkembang. Itu fokus utama. Dan seperti 5 teras yang Akmal sebutkan tadi, sebenarnya dia menepati hasrat rakyat secara menyeluruh dan juga diperkukuhkan dengan 14 strategi dan 156 inisiatif. Okey, berbalik kepada soalan Akmal tadi, apakah orang kata peluang yang wanita Terengganu akan dapat hasil daripada pembentangan bajet untuk 2021 nanti? Kadang suka berkongsi, sebenarnya istimewanya bajet kali ini adalah kita ada insentif khas COVID-19, iaitu sejumlah 34.32 juta khas untuk rakyat Terengganu, lelaki dan wanita. Dan sebenarnya insentif ini meliputilah kita akan ada satu peluang latihan kemahiran dan peluang pekerjaan. Ada kita yang melibatkan bajet 7.52 juta, ya Akmal. Dan di samping itu juga kita ada memperuntukkan 5 juta untuk tabung darul iman. Kita sebut tabung darul iman ini adalah insentif khas untuk rakyat kita yang mengidap penyakit kronik ataupun yang untuk orang kata mendapat sara hidup lah sementara orang kata menerima rawatan di hospital dan sebagainya. Okey,
yang istimewanya kepada semua rakyat Terengganu, lelaki dan wanita, kita ada satu insentif khas, iaitu kita akan serahkan RM200 one off bantuan tunai rakyat negeri Terengganu yang melibatkan 48,500 isi rumah golongan B40. Dan kepada mak ayah kita, jiran-jiran kita yang telah berusia 60 tahun ke atas, kita ada one off RM600 yang dinamakan program pencen rakyat. Sebenarnya pencen rakyat ni dia ni kalau syarat dia kan, yang belum mendapat bantuan JKM, MIDAM dan juga pendapatan dia di bawah RM3,000 ataupun RM3,000 sebulan ataupun RM600 berkapita. Okey. Itu kan sebut yang umur 60 tahun ke atas. Itu ada sebut salah sedikit tentang insentif khas untuk dana COVID-19 COVID-19 dana khas tadi. Dan sebenarnya juga kerajaan mengumumkan satu jumlah yang besar untuk dalam sektor pertanian, iaitu memperuntukkan sebanyak 20 juta untuk sektor pertanian, di mana tahun 2021 merupakan tahun pertanian negeri Terengganu. Jadi sebenarnya kita ada satu skim bantuan modal tani yang melibatkan 5 juta peruntukan kepada semua petani kita. Dan Mak Ada nak kongsi, sebenarnya kalau sebut pertanian atau petani ni, kita ada satu konsep dinamakan pertanian bandar. Dan sebenarnya kalau sebut pertanian bandar tu, dia dekat dan hampir dengan kita sebagai wanita, dan khususnya lagi kepada suri rumah. Maksudnya kita boleh bertanam, kita boleh berkebun di kawasan rumah kita, dan juga dia boleh membantu meningkatkan kos taraf hidup kita, di mana kita tak payahlah ke pasar beli sayur, ataupun kita boleh menanam hasil itu boleh jual kat jiran-jiran. Itu sebenarnya objektif utama pertanian bandar. Dan insya-Allah kerajaan memperuntukkan satu jumlah yang besar untuk skim bantuan modal tani ini. Dan di samping itu juga keadaan suka share yang ni, di mana-mana keadaan bagi keadaan suka share, di mana Terengganu sebenarnya telah memperuntukkan 5 juta untuk tabung usahawan dan tabung usahawan sejahtera tugas. Dia ada juga peruntukan yang tahun lepas, tapi tahun ni pun masih lagi kita memperuntukkan satu jumlah besar. Yang istimewanya tugas ini ialah kalau wanita nak berniaga, ibu tunggal nak berniaga, dia boleh buat pinjaman dengan YPU, yang sempurna usahawan, tabung tugas ini. Pinjam RM5,000, bayar RM5,000. Maksudnya tak ada interest, tak ada riba. Betul. Itulah juga begitu juga dengan kalau kadang sebut sangat insentif. Ini kadang sebut sedikit sebanyak lah. Belum sebut lagi tentang program usahawan keraduan Terengganu yang melibatkan 2 juta, dan juga skim bantuan pembangunan produk yang melibatkan 1.05 juta. Program-program ini adalah untuk menjana pendapatan dan sekaligus untuk membaiki ataupun meningkatkan lagi taraf ekonomi rakyat negeri Terengganu, khususnya wanita Terengganu. Ya ke Akmal? Okey, baik. Banyak sebenarnya inisiatif ni, dan saya suka dengan YB Keada. YB adalah YB yang walk the talk. Kalau semua boleh faham istilah tu, YB sendiri, kalau kita cerita tentang pertanian tadi, YB sendiri memperkenalkan pertanian bandar dengan mengadakan gardenita. Dan YB sendiri terjun ke dalam proses mengadakan pertanian bandar, dan ia telah menghasilkan satu hasil yang sangat baik sebenarnya kepada semua yang terlibat dalam pertanian bandar. Jika semua berminat, boleh datang. Boleh saya promote YB? Boleh. Boleh lihat nanti pertanian bandar, konsepnya dibuat di gardenita, di halaman rumah YB sendiri sebenarnya. Okey, alhamdulillah, itu satu pendekatan untuk memastikan semua wanita khususnya mahir dalam bidang-bidang pertanian, yang hanya menggunakan kos yang kecil sebenarnya dah. Betul. Boleh buat di halaman rumah sendiri. Baiklah, jadi mari kita berpindah. Dalam teras yang kita sebut tadi adalah ada menyebut tentang meneguhkan pelaksanaan agenda Islam dan pembangunan modal insan. Jadi soalan saya seterusnya adalah berkenaan dengan
dengan wanita dan juga kesejahteraan keluarga. Ia juga berkait rapat dengan pembangunan modal insan sebenarnya, dan saya suka untuk dengarlah kupasan YB Kak Da berkenaan dengan keistimewaan ataupun keistimewaan bajet ini untuk memastikan wanita dan kesejahteraan keluarga serta sosial terjamin. Okey, terima kasih kepada Akmal. Bila sebut wanita dan kesejahteraan, kesejahteraan keluarga, keluarga dan wanita ni memang tidak boleh dipisahkan. Jadi Kak Da melihat bajet negeri Terengganu pada kali ini dia seiring ataupun tali dengan bajet kerajaan pusat, di mana kerajaan pusat kalau bajet tentang wanita ni dia mesra wanita, mesra keluarga. Okey, contohnya macam mana kita dapat bajet khas untuk wanita ni boleh dimanfaatkan kepada kumpulan sasar, iaitu kumpulan sasar kita adalah warga emas, kanak-kanak, okey, pengusaha taska, golongan di bawah pendapatan garis kemiskinan, dan juga NGO juga mendapat manfaat yang besar daripada bajet kita pada kali ini. Okey, sebagai contoh, okey, Terengganu kerajaan negeri telah mengadakan satu program yang dinamakan Kad Sejahtera Terengganu yang memperuntukkan sebanyak 5 juta kepada rakyat yang berpendapatan rendah. Kad sejahtera ni dia macam satu kad, macam medical card. Contohnya kalau dia pergi menerima rawatan di hospital swasta, kalau kena cas RM50, dia akan didak daripada kad tu. Jadi kad tu berharga RM500. Jadi maksudnya bila dia boleh guna je kad tu untuk bayar kos rawatan juga kos ubat. Itu istimewanya. Dan juga macam mana bajet kali ini mesra wanita ataupun mesra keluarga. Kita ada program ward kelas ketiga percuma. Kos ini melibatkan 4 juta di hospital kerajaan. Dan juga yang ni Kak Da sangat suka berkongsi. Alhamdulillah pada kali ini kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 50 juta untuk tabung pinjaman perumahan rakyat negeri Terengganu untuk membantu rakyat membina rumah atas tanah sendiri. Sebab isu tanah, isu rumah ni isu yang sangat orang kata popular. Sangat yang orang kata sangatlah rakyat tunggu-tunggu dan nanti-nantikan Akmal. Sebab itulah satu jumlah yang sangat besar untuk bantu rakyat, macam untuk membantu membina rumah dengan syarat ada tanah sendirilah dan ada syarat-syarat lain. Okey, dan juga Kak Da nak kaitkan juga istimewanya antara yang sangat menjaga kebajikan kita wanita ataupun menjaga kebajikan keluarga dan juga menjaga kumpulan sasaran kita. Contohnya kita ada kenaikan kadar bantuan. Ini Kak Da share sikit tentang yang bajet pusat ya. Kenaikan kadar bantuan bulanan yang memanfaatkan kepada 400,000 penerima. Dan juga untuk warga OKU kita yang turut sama menikmati keistimewaan, iaitu pas perjalanan tanpa had dan peluang pekerjaan insya-Allah kepada OKU kita. Yang paling istimewa, yang sangat Kak Da rasa sangat gembira, sangat teruja apabila allowance petugas Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti ataupun PPDK dinaikkan. Kalau allowance petugas sebelum ni daripada RM800 kita naik kepada RM1,200. Begitu juga dengan allowance penyelia. Allowance penyelia daripada RM1,200 kita naik kepada RM1,500. Akmal, untuk maklumat Akmal, di negeri Terengganu ni kita ada 47 PDK di negeri Terengganu dan kita ada 47 penyelia dan kita ada 235 orang petugas ataupun cikgu-cikgu yang melatih anak-anak istimewa ini. Baik, ada kenaikan ini sedikit sebanyak sangat orang kata memberi kesan kepada guru-guru. Bukan senang kan nak ajar anak-anak OKU ni, dan sebenarnya anak-anak istimewa ini sebenarnya sangat dekat dengan hati kita juga kan. Kita sebagai ibu, kita sebagai kata wanita, dan kita juga sebagai adun wanita memang sangat dekat, di mana kita cukup jaga kebajikan mereka. Itu Kak dah bagi beberapa contoh yang berkaitan dengan orang kata wanita dan kesejahteraan. Kalau nak cerita banyak lagi Akmal, mungkin Kak dah boleh sebutkan dalam lepas ni ataupun dalam Kak dah boleh kaitkan juga dalam soalan-soalan yang lepas ini, yang macam mana kita nak kaitkan juga apabila ada isunya wanita, isu kesejahteraan keluarga yang akan pergi kepada masalah sosial. Okey, mungkin kita boleh kupas lepas ini. Okey, baik. Alhamdulillah. Sebenarnya
tak cukup masa kita nak cerita dengan panjang lebar sebenarnya apakah kelebihan dan keistimewaan yang dapat daripada pembentangan bajet di peringkat negeri dan juga federal di peringkat persekutuan. Namun saya yakin percaya ramai penonton kita sedang menunggu-nunggulah taklimat sebegini untuk kita dapat tahu dengan lebih lanjut. Baik, saya kira kita terus kepada bahagian sosial tadi yang saya kira saya difahamkan YB memang turun padang untuk melihat sendiri isu-isu yang diutarakan oleh rakyat dan kita turun sebenarnya. YB sendiri turun dan santuni mereka. Mungkin YB boleh kongsikan apakah isu-isu yang paling kita kata agak menggusarkan kita lah setakat ini di Terengganu ataupun boleh YB. Ya, Mak. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan isu sosial, masalah sosial di negeri Terengganu ni, memang dia akan ada kaitan dengan wanita, ada kaitan dengan kanak-kanak. Okey, sebagai contoh, Kak Dar pernah sebutlah beberapa kali dalam sidang Dewan di mana perlunya ada tempat transit kepada wanita ataupun kanak-kanak yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga ataupun mangsa eksploitasi wanita dan kanak-kanak. Jadi Alhamdulillah, Kak Dar sebenarnya sangat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Terengganu kerana telah memperuntukkan 1.4 juta kepada untuk 3 program ataupun 3 projek yang besar ini. Iaitu yang pertama, kita insya-Allah akan ada pusat Raudatul Jannah. Raudatul Jannah ni adalah pusat transit sementara ataupun pusat perlindungan kepada wanita di mana dia ni memang kita akan menjaga. Sekiranya ada masalah dengan suami, dipukul, didera, dia boleh ada tempat sementara berlindung, tempat berlindung. Itu insya-Allah kita akan laksanakan pada tahun ini. Dan yang kedua, yang sangat istimewa juga, Kerajaan Negeri Terengganu akan menubuhkan Terengganu Autism Care and Therapy Center khas untuk anak-anak autism. Sebab kita tahu anak autism ni perlu satu pusat terapi yang sangat orang kata eksklusif lah untuk mereka, di mana kalau kita tengok kadang melalui pemantauan Kak Dar kalau turun di tempat ziarah kan, dia orang terpaksa pergi ke Kuala Lumpur, di Shah Alam untuk mendapatkan proses terapi ni. Tapi bila adanya di Terengganu, dia boleh sangat menjimatkan kos dan masa ibu bapa tersebut. Dan yang ketiga, kita ada dalam 1.4 juta juga merangkumi untuk kita nak bina Baitul Ummi. Baitul Ummi ni adalah pusat penjagaan harian warga emas. Masya-Allah. Maksudnya dia macam nursery atau macam taska, hantar pagi balik petang. Sebab kalau kadang sentiasa lah kalau jumpa, kalau masuk kampung kan, kadang-kadang ibu bapa warga emas kita saja duduk rumah saja, semua tunggu anak pergi kerja kan, petang baru balik, jadi tak ada pengisian, rasa kosong. So kurangnya dengan adanya pusat jagaan harian ni, mereka ada satu pengisian, ada orang yang mau jaga dan memantau, dan ada tempat mereka nak mendalami ilmu agama. Banyak benda. Jadi warga emas yang berbudi, itu matlamat kita sebenarnya. InsyaAllah program ini akan dilaksanakan pada tahun 2021 nanti. Berbalik pada isu sosial tadi. Kak Dar suka Kak Dar nak ada mencadangkan dalam sidang Dewan pada baru ni agar Negeri Terengganu menyegerakan ataupun menubuhkan satu majlis sosial Negeri Terengganu, iaitu kita menggabungkan agensi-agensi kerajaan, NGO dalam satu majlis mufakat dan mencari jalan penyelesaian. Contohnya ADK, PDRM, JKM, YPK, IMIX, duduk sekali, kita berbincang dan cari solution atas permasalahan rakyat tadi yang berkaitan isu sosial. Isu sosial ini sangat banyak, Akmal. Isu dadah, isu zina, isu apa lagi, bunuh diri pun ada. Terlalu banyak isu sekarang ni yang perlu kita ambil berat, bukannya kita pandang sebelah mata saja. Itu antara yang Kak Dar boleh sebut tadi lah, kaitkan dengan bajet kerajaan dan isu sosial tadi. Rupanya kita dah cuba untuk kerajaan negeri sendiri, kita cuba nak kontrol ataupun kita kata isu berkenaan dengan warga emas, anak-anak OKU khususnya yang ada isu autism, dan yang ketiganya adalah wanita-wanita yang teraniaya di peringkat keluarga sendiri. Jadi
kita mengharapkan usaha ini berjaya dan kita doakan moga-moga segera penubuhan ketiga-tiga pusat tersebut. Dan Wabi, boleh juga kiranya kita nak dengar sikitlah tambahan isu tak yang YB utarakan dalam sidang sendiri. Okey. Baru-baru ni memang apabila Menteri Besar kita mengumumkan teras pertama dalam ucapan bajet beliau, iaitu meneguhkan pelaksanaan agenda Islam dan pembangunan modal insan yang menjadi teras utama bajet pada tahun ini. Sebenarnya keadaan mencadangkan kepada pihak kerajaan ataupun agensi yang terlibat agar orang kata macam menggiatkan lagi, mengaktifkan lagi, mengambil serius etika pemakaian patuh syariah di kalangan penjawat awam, di peringkat swasta dan kerajaan juga, dan sebenarnya juga merangkumi sektor pelancongan, perhotelan, perniagaan dan lain lagi. Sebab pentingnya, kadang rasa ini masa yang terbaik untuk kita mengislahkan Islam di negeri Terengganu selari dengan slogan kita, iaitu Terengganu Maju, Berkat dan Sejahtera. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kadang juga sebenarnya tertarik juga dengan satu ucapan MB yang kata yang MB sendiri ada sedikit pertukaran untuk program pemutihan 4P, iaitu Perintah Pengesahan dan Pendaftaran Perkahwinan. Okey, jadi sebenarnya gini, kadang ada biasa berjumpa dengan masalah-masalah di kalangan wanita kita yang menjadi dia berkahwin di sempadan, contohnya kahwin di Thailand kan, dan mereka tidak mendaftarkan perkahwinan. Jadi kesan daripada tidak mendaftar perkahwinan tersebut, jadi yang pertama akan melibatkan apabila berlaku perceraian, mereka tak boleh nak daftar perceraian sebab dah kahwin pun tak daftar. Macam-macam mana nak daftar perkahwinan juga tiada rekod dalam kita, dan dia boleh menjejaskan banyak perkara. Begitu juga nak anak-anak pergi mangsa, nak sekolah tak ada surat beranak kan, tak daftar surat beranak anak, nak buat kad pengenalan dan sebagainya. Jadi isu ini bukan isu yang kita pandang ringan. Isu ini sebenarnya kalau tak selesaikan dengan segera, dia akan menjadi semakin membarah. Itu yang kedua. Jadi sebab itulah keadaan mencadangkan supaya pemutihan segera dilaksanakan di peringkat negeri Terengganu ini. Dan yang ketiga juga, kita hari ini dalam fasa pandemik COVID ini, dan anak-anak kita tak sekolah kan. Anak-anak kita belajar online di rumah. Jadi sebenarnya yang keadaan sering mendengar keluhan daripada ibu bapa, mereka tak mampu menyediakan tempat yang kondusif kepada anak-anak mereka sebab rumah mereka kecil, duduk di flat. Katakan anak ramai, dekat mana online tak ada tempat, ngebising, adik-adik dia menangis, mengamuk dan sebagainya. Itu adalah keadaan mencadangkan supaya kita mempelbagaikan fungsi peranan masjid ataupun perpustakaan awam ataupun perpustakaan desa. Jadi kalau masjid itu boleh menyediakan satu ruang untuk mereka, tempat mereka belajar, dan juga masjid itu ada menyediakan wifi yang sesuai untuk anak-anak ni, untuk anak belajar secara online, kadang rasa boleh menyelesaikan masalah tiada tempat untuk belajar online. Dan juga perpustakaan desa ini jadi juga memainkan peranan penting di kampung-kampung yang tak ada coverage internet ni kan. Yang mereka boleh bantu menyediakan satu prasarana yang orang kata yang ringkas je lah, tak perlulah orang kata kos yang besar. Cukup meja jepun ke, atau menyediakan ruang kursi meja yang simple untuk mereka kan. Sebab itulah orang kata kita kena untuk menjayakan agenda kerajaan, untuk menjayakan agenda untuk belajar daripada rumah ni, bukan daripada satu pihak saja. Sebenarnya memang kerjasama dari semua pihak, masjid, MPKK, dan juga masyarakat setempat juga memainkan peranan untuk membantu anak-anak kita meneruskan pembelajaran dalam fasa kita pandemik COVID ini. Itu ada sebut antara 3 ataupun 4 perkara tadi. Isu ini sangat dekat dengan kita, ia berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan kanak-kanak, berkaitan dengan masyarakat. Dan juga kita fokuskan isu-isu ini mencari jalan penyelesaian. Bukannya nak blame kerajaan, nak blame agensi, tidak. Tapi kita mencari jalan atau solusi terbaik macam mana nak menyelesaikan masalah-masalah ataupun kita hidup dalam norma baru. Norma baru ni memang perlu satu persediaan minda semua, fizikal semua. Dan ambillah orang kata, jadikan pandemik COVID ni satu peluang untuk kita nak
bina hidup baru, jana pendapatan untuk kita membaiki ekonomi kita, bukannya jadikan ia satu permasalahan. Betul. Ataupun jadikan rasa tersempit, halangan. Ya, kita kena memang berlapang dada dan sentiasa mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan apa saja permasalahan yang berlaku, insya-Allah. Saya setuju sangat apa yang diutarakan dalam isu perbahasan tu, dalam isu-isu yang dalam ucapan perbahasan YB sebut, sebab kita ke arah nak mencari solusi, bukan nak menyalahkan. Dan antara cadangan-cadangan tu pun kita panggil applicable, boleh dilaksanakan sebenarnya apabila semua pihak memberi kerjasama yang sewajarnya. Jadi saya kira hampir berakhir juga wacana kita hari ini. Cuma saya sebagai akhirnya YB Kada, boleh YB sebutkan sedikit lagi lah, ada harapan YB Kada kepada semua wanita Terengganu khususnya dan penonton-penonton kita, amnya. Okey. Alhamdulillah, tak sedar dari penghujung ya. Cuma Kada sangat berharap bajet kali ini, bajet orang kata yang mampu, sesuai tajuk kita, melestarikan kesejahteraan bersama. Maksudnya macam mana kita menuntut semua pihak untuk berganding bahu merealisasikan agenda belanjawan ini, sekaligus untuk merealisasikan hasrat kerajaan. Dan paling penting, kita tahu bajet kali ini pun memang kita bajet yang kita ambil pendekatan di mana kita berbelanja secara berhemah. Begitu juga dengan keuangan keluarga kita. Kita sebagai wanita, orang kata menjadi menteri keuangan di rumah, macam mana kita boleh kita kena takbir balik urusan perbelanjaan, urusan belanja anak-anak, dan kita jadi wanita yang bijak wang. Dan juga kita juga macam mana kita nak mengoptimalkan pelbagai peruntukan ataupun inisiatif yang disediakan oleh pihak kerajaan. Dan sebenarnya kita ambil peluang. Sebab itulah Kak Dan nak sangat wanita di luar sana tahu apakah peluang ataupun apakah inisiatif yang diberikan kepada pihak kerajaan untuk kita sama-sama sama-sama untuk kita sama-sama kita mengambil manfaat daripada bajet ini. InsyaAllah aku dah yakin atas dasar keimanan kita percaya bahawa setiap kesukaran yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini adalah orang kata jalan ataupun adalah untuk menyerahkan lagi kemudahan daripada Allah pada hari esok, insya-Allah. Itu sedikit sebanyak sedikit perkongsian. Terima kasih sekali lagi kepada Lubna TV kerana sudi menjemput Kak Da. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kak Da serah balik kepada moderator kita. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak pada YB Kak Da kita, dan saya rasa ini perkongsian yang ringkas, tetapi saya mengharapkan semua penonton dapat mengambil maklumat-maklumat yang penting ini untuk kita dapatkan. Sebenarnya bajet kerajaan kita ini sememangnya hendak memberikan kemudahan sebagaimana intro ataupun kita panggil asas kepada bajet kita ni adalah daripada surah Al-Asyarh, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesukaran itu ada kemudahan, dan sesungguhnya di setiap kesukaran itu ada kemudahan. Dan insya-Allah bajet kali ini kita cuba untuk memudahkan kehidupan rakyat seluruhnya. Kepada semua penonton kru Lubna pada hari ini, jom semua jemput like dan share info-info terkini daripada laman Facebook, Instagram dan Twitter YB Kak Da kita. Itu sahaja daripada kami. Semoga belanjawan 2021 kali ini berjaya dilaksanakan dan memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyat negeri Terengganu. Kru Lubna mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kesudian panel kita pada hari ini untuk berkongsi pandangan dengan kita semua. Dan kepada semua penonton, terima kasih kami ucapkan kerana menonton sehingga akhir live ini. Dan anda semua boleh teruskan share video ini. Sekian dulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.